12 Januari lagi 2 minggu lagi betul ke? Betul ke 2 minggu lagi? Betul. Kan? Kalau kata masa minggu ni lagi 2 minggu. Kena hantar 27 kan? Mm-mm. Saya kena remind dalam grup kot saya rasa. So ada 2 minggu lagi. Jadinya saya tanya Syafiqah dulu kot. Syafiqah, macam mana awak punya progress sekarang? Okey, doktor. Saya share screen Okay. Okay. Boleh nampak doktor? Okay. Okay. Jadi saya buat Newton tu. Saya try dan untuk dapatkan interpretation dia lah. Saya buat macam ni doktor. Itu dapat tak? Tapi salah lah. Tapi salah. Nampak fruit ni. Lepas tu saya perasan dia punya dekat Y ni kosong sebab ni kan. Sebab formula dia salah kot. Sekejap, kenapa sum L tu? Tambahkan ni doktor. Berdasarkan formula yang ni lah. Saya akan tambah ni summation. Maksudnya L tu adalah vektor lah. Betul. Kan? Ke saya salah? Sum ni awak kena nampai punya sum ke saya tak ingat. Nampai boleh terus. Itulah saya Google dia kata yang salah nampai .float ni dekat sum L ni lah. Tapi saya tak tahu macam mana nak tukar dia. So buat ni baris nombor ke sum tu kena function np.sum boleh tak? np.sum. Huruf kecil kan np. Saya takut sum tu dia tak ada function sum. Tak boleh. Tapi dia ni. So tak betul lagi lah tu. Maksudnya dekat formula dia lah yang tak betul kan doktor? Ya kot. Ya, L tu apa? L? L sama 1 tu. L sama dengan 1? Apa benda tu? Baris nombor 50. Yang ni saya rasa lah. Ya ni doktor. Dia nak kata I tu ke N. I sama dengan 1 ke N. Tapi saya tak sure betul ke tak. F sama dengan 1, kemudian maksudnya bila F1 F11 adalah 1 nilai dia macam tu. Sebab awak nak sumkan, kenapa guna L lah bukan F? F ni. Okay, saya tekan F Tak just tak keliru kan. Ya juga tu. F ada 2 F. Boleh. Sama jugalah kan. Itulah. Cuba fikir sendiri lah. Cuba fikir nanti macam nak buat. Okay. So tadi tu pasal NP lah, np.sum kan. Pasal dia tak tahu function tu memanglah. Sebab Python ni ada general purpose language kan. So bila nak gunakan math function sebenarnya mesti dia kena import something lah selalunya lah. Import something doktor? Contohnya NP tu lah. NP tu dia bukan original function dalam Python. Dia so kena gunakan NP. Untuk sum tu lah tadi. Tak kena ingat lah. Python dia digunakan untuk benda lain juga. Bukan untuk matematik je. Jadi ni selalunya kita kena import library. So bila import kita kena letak dia punya NP ke PY ke kan. Okay, faham. Okay. So semak balik kod awak ni. So pasal penulisan itu bagi saya chapter 1 sampai 3 Tu 3 tu sikit je baru. Saya sambung and then saya tukar yang betulkan yang doktor suruh tu. Untuk penulisan tu lah. And then saya sambung buat 3 sikit-sikit. Lepas tu yang sebab dalam tu ada spline tu kan. Sebab awak tak buat lagi spline kan.
Ya Tapi betul. kalau rasanya sempat ke nak buat spline? Awak rasa? Macam tak je doktor. Boleh ke doktor macam mana tu? Cuba tengok dulu, ada 2 minggu lagi kan. Tapi awak tulis tu sampai awak cuba. Okay. Kalau tidak dapat satu spline pun tak apa lah. Oh okay. Kan? Macam linear ke ataupun like terus cubic je doktor? Try buat Cubic. linear dulu. Linear spine. Linear, lepas tu kalau sempat ikutlah. Ada 2 minggu kan. Linear, quadratic, cubic. InsyaAllah Memang boleh. sempat kan. Kalau dapat satu pun, at least awak cakap lah nak uji yang lain dengan spine. Tapi sepatutnya kalau dapat linear mesti awak boleh buat yang lain kan. Dengan Okay. dah lebih kurang kan. Ya. Lepas tu doktor saya kan buat hermat juga. Lepas tu saya start juga dekat hermat sebenarnya. Tapi saya banyak tak buat jugalah sebab tak tahu nak sambung. Sebab kan doktor kata suruh buat yang bahagian terbitan tu kan. Tapi kan ada yang hermat yang guna Lagrange punya formula tu. Macam perlu juga ke terbitan tu doktor? Sebab saya tak reti. Maksud awak divided difference ke? Divided difference yang kan. Yang ada terbitan tu lah. Yang ada terbitan tu hermat lah kan, yang tak ada terbitan tu Ya Newton. betul. Newton So sekarang ni Newton divided Ni difference Newton. kan. Ya betul. So yang tu start kat mana? Hermat itu? Ya saya tak tahu macam mana nak letak terbitan tu. So tengok method tu kan dia buat macam tu. Macam mana doktor? Bukan awak dah buat kat itu? Oh okay, saya faham. Tapi kan ada salah yang tu. Sebab itu awak buat sebenarnya awak buat Newton, tapi Newton awak kan? fikir tu adalah hermat ni. Tapi saya rasa macam itu kena tambah, kalau tambah terbitan tu dia still guna macam ni juga kan doktor? Table ni kan? Dia still kena ada benda ni. But then terbitan tu saya tak tahu nak tambah dia. Tapi nanti saya tak apalah, yang tu nanti saya tengok balik. Kalau saya still tak tahu bahagian terbitan tu, saya rujuk doktor lah. Saya tanya doktor, okey boleh macam tu doktor. Boleh juga. Sebab je kalau beza ni kan, kalau awak buat quadratic, linear interpolation, awak perlukan 2 point. Ya betul. Maksudnya kalau awak diberi 2 point, awak dah boleh buat linear interpolation. Kalau saya beri awak 3, awak boleh buat quadratic. Kalau saya beri awak 4, awak boleh buat cubic. Tapi kalau saya bagi awak 10 contohnya, kan awak nak guna apa? Quadratic ke? Quadratic perlu 2 je. Kan? Boleh. Perlu 3 kan quadratic kan? Jadi kalau saya beri awak 10 point ataupun n points kan. So paling senang gunakan tu lah. Newton divided difference ke, hermat ke, Lagrange ke, sebab dia memang automatic. Awak ada beberapa point awak buat interpolation kan. Tapi kalau awak ada 10 point, awak nak gunakan linear contohnya, linear interpolation ataupun quadratic, maksudnya walaupun awak boleh buat lah, tak ada masalah. Tetapi macam kalau 10 tu awak kena bahagi-bahagikan. Awak kena buat satu persatu. Mungkin 3 titik yang pertama, let's say kalau awak nak guna quadratic, 3 titik yang pertama awak buat sekali interpolation. Kemudian 3 titik yang kedua buat lagi interpolation. Macam awak kena buat satu persatu lah. Satu persatu. Awak kena pecah ni kepada bahagian-bahagian. Lepas tu awak buat interpolation linear ke, quadratic ke, cubic. Tapi kalau Lagrange ke, Newton divided difference ke, hermat ke, awak tak perlu pecahkan. Awak boleh terus masuk kan. Betul. Kan beza dia macam tu. Jadinya contohnya kalau saya tak pasti, kalau katalah spline kan, saya tak ingat lah spline ni macam mana kan. Adakah dia katalah cubic spline. Cubic spline dia perlukan berapa titik? Awak tahu ke? Sekejap doktor. Saya rasa dia macam sekejap saya tengok. Perlukan 3 je kot. Tetapi kaedah je tu, cara dia tu kan doktor, ada beza. Tak apa, it's okay. Apa siapkan je lah dulu yang Newton ni kan, Newton difference dengan hermat dulu. Kan. Apa beritahu saya lah esok ke, tak lambat sangat lah kan. Ya, betul-betul. Kita tengok macam mana.
Okay, doktor. Progress macam tu. Okay. So, Kalau supposedly yang ni awak dah boleh buat lah kot. Yang ni cuma sum je lah problem tadi kan. Awak Ya, try betul. check balik formula awak. Sebenarnya boleh lah. Sikit je lagi ni. Okay. Uh, Okay, doktor. Nanti update saya. Kalau hari ni, kalau dapat hari ni, beritahu hari ni pun tak apa. Okay, doktor. Boleh. Petang Okay. sikit ke sebab kejap lagi saya ada interview? Tak apa. It's okay. Okay, doktor. Okay. Okay. Terima kasih, doktor. Okay, tadi yang masuk nombor 2 siapa? Adibah ke Aisyah masuk dulu tadi? Saya ingat. Apalah, saya rasa Aisyah kot. Aisyah macam mana? Ada ke? Hello? Adibah? Ada tak? Ada. Okay. Senyap dia semua. Aisyah mungkin dia ada problem dengan mic kot. Saya ingat saya dah disconnected. Test. Okay. Apa? Dengar ke? Tak pernah cakap. Ada. Sufi dulu lah. Okay. Boleh. Okay. Okay, yang untuk penulisan, kan hari tu saya dah bagi bab 1 dengan bab 2 dengan doktor. Saya tengah betulkan lagi yang bab 2 tu, bahagian kajian kepustakaan. Dengan sekarang ni saya tengah buat bab 3, tapi tak set lagi. Maksudnya baru buat separuh. Okay. So nanti insyaAllah dalam minggu ni saya akan submit lah dekat doktor untuk buat semakan. Hari tu saya cakap dengan doktor nak submit dalam hujung minggu kan, tapi tak sempat pula. Tapi insyaAllah nanti dalam mungkin esok saya akan submit dengan doktor lah untuk bab 1, 2 dengan 3. Sekejap, pasal simulasi awak okey ke? Simulasi, coding. Coding, sorry. Coding saya check balik. Saya rasa okey dah. Ke macam doktor nak check dulu macam mana? Awak tunjuk kat sini ke? Kejap. Boleh? Sekejap. Boleh nampak ke? Boleh. Saya tak ada tukar apalah sebab macam saya check macam dah betul. Yang bahagian ni lah yang kat matrix multiplication ni. So, cuma yang kat bahagian ni kan saya try looping tapi tak jadi. Lepas tu saya biar je lah macam ni. Maksudnya kalau biar tu maksudnya macam mana? Maksudnya saya guna function ni, tak apa ke? Masa awak 3U 3L tu ke? Okay kot. Yang lain tu maksudnya katalah yang maksudnya awak gunakan 3U 3L dengan Dyke flat tu kan? So maksudnya awak awak decompose matrix awak tu gunakan tiga function ni kan? Atau yang lain tu sekejap ya saya tengok. Okay. Atau apa dia dapat tak? Apa yang ni? Dapat. Maksudnya kalau nak dibandingkan kan kalau ikutkan kan daripada ketiga-tiga kaedah dalaran Jacobi, Gauss-Seidel dengan SOR. SOR akan keputusan dia akan dapat setanding dengan penyelesaian analitik. Jadi betul lah saya dapat macam tu. Jacobi dengan Gauss-Seidel macam mana? Jacobi dengan Gauss-Seidel dia agak jauh sikit
tapi dia still menumpu. So awak ada berapa test? Berapa contoh awak letak? Setakat yang saya fikir saya nak test dalam um, 4 cukup ke? Dah cukup kot. Cukup kot. Okay, tak apa, nanti saya buat dulu. Nanti apa-apa nanti saya email dengan doktor macam mana. Tapi Okay. Tapi apa? Tapi itulah saya yang saya nak uji tu dia punya delta T dengan delta X tu semuanya adalah yang saya ikut CFL condition tu. Tapi yang CFL condition tu kan dia macam condition tu digunakan untuk kaedah tersurat je kan sebenarnya. Kalau ikutkan. Sebab kaedah tersirat ni dia tak ada macam mana, dia tak perlu pun condition tu. Dia tetap akan menumpu. Dia stable. Dia stable. Dia panggil apa? Infinite. Dia stable lah. Stable. Tapi tak apalah, saya rasa saya nak uji menggunakan CFA condition tu lah sebab CFA condition tu pun saya ada tulis dekat bahagian metodologi. Dengan kajian kepustakaan pun ada sikit, tapi tu saya kena tengok balik kot dekat kajian kepustakaan tu yang bahagian CFA condition. Lagi yang saya lupa nak cakap, saya tak ingat ada ke tak kalau awak tengok kan, sampai tulis awak tengok dia berkaitan dengan mesh refinement. Maksudnya bila sepatutnya bila awak kecilkan delta X kan, ataupun dalam kes ni delta X lah kan, baris nombor 19 tu. Bila awak kecilkan delta X bermaksud awak besarkan M kan. M awak sekarang ni 10, mungkin awak boleh tambahkan jadi 20, 30, 40 kan, selalunya lah apa yang dia orang buat kat luar adalah bila dia kecilkan, nak tengok jawapan tu mesti lebih kurang sama. Maksudnya dia converge kepada satu value. Which is ataupun dengan kata lain, dia bila awak boleh buatlah test untuk mesh refinement tu. Maksudnya bila awak kecilkan, dia punya jawapan ni tak berubah. Maksud saya bila awak kecilkan delta X lah. Maksudnya saya tak ubah delta T, tapi saya kecilkan delta X tu ke? Tak semestinya awak tak ubah delta T, sebab dalam equation diffusion ni bila awak ubah delta X, delta T pun sepatutnya kena ubah supaya dia macam inilah, supaya dia stable lah kan. Mungkin awak kena ubah, tapi untuk kaedah tersirat mungkin awak tak perlu ubah delta T pun kan, kaedah tersirat sebab dia stable kan. Cuba tengok adakah ada kajian yang buat macam tu. Mesh refinement, awak tengok mesh refinement diffusion equation, awak google lah. Dia nak tunjukkan macam, sebab ni sekarang ni awak guna satu nilai je kan, ataupun awak guna dua nilai je untuk delta X. Tapi awak nak tunjukkan bila awak ubah pun sebenarnya dia converge kepada nilai jawapan yang sebenar lah kan. Jawapan yang sebenar tu awak boleh tengok dekat exact solution kan. Contoh awak semua ada exact solution kan? Ada. Cuba tengok. Google juga tengok ada tak dia orang bincang pasal mesh refinement kan. Dia refine, maksudnya dia makin kecil lah kan, dia makin ada semak yang tu kan. Tengok macam mana orang yang buat. Saya ingat ada kot. Okey, nanti saya check. So tu pun boleh jadi awak punya
macam subtopik lah kan, maksudnya awak bincangkan benda tu. Selalunya macam tu lah sebelum awak boleh guna pakai, belum awak develop model. Kemudian awak nak selesaikan dia numerical. Sebelum awak selesaikan numerical, selalunya awak kena uji dulu benda tu sama ada dia menumpu ke tak kan. Kalau dia menumpu maksudnya awak boleh percaya lah kan. Kalau tidak, kalau tak menumpu, macam mana awak nak percaya result awak tu? Itu lah. Okay. Okay. Setakat ni itu je lah doktor. Okay. So bila tulis kan, saya bagi tahu semua kan, bila tulis tu kalau boleh elakkan guna perkataan macam kita kan, walaupun kalau awak baca paper, memang setengah paper tu dia cakap macam tu kan. Dia macam we bahasa Inggeris lah kan, kita tambah kan, add dia first equation and second equation sampai like that lah, tapi dia guna perkataan kata ganti nama kan. So kalau saya ingat dalam tesis ni tak perlu kot tulis persamaan, tambahkan persamaan 1 persamaan 2 macam tu je. Tak perlu guna we kan. We find that ataupun we found that, ataupun satu lagi selalu belajar buat silap juga adalah seperti yang kita tahu kan. Tak perlu kan, sebenarnya tak betul tu kan. Seperti yang kita tahu tu macam seolah-olah kita anggap pembaca ni tahu kita punya apa yang kita buat kan. Walaupun mungkin dia tahu, tapi kita tak perlu guna perkataan tu seperti yang diketahui kan. Okay, ni ada yang tulis macam tu, jadinya okay lah, elakkan lah. Apa lagi Pertimbangkan. Pertimbangkan boleh kan, pertimbangkan Yang mana? Di mana? yang mana guna Masa saya dulu doktor tak bagi. Guna apa? Yang dengan perkataan yang mana dengan di mana, macam yang mana lah, which is di mana sebenarnya kan, di mana, banyak guna di mana, tapi di mana tu itulah saya pun kadang keliru juga sebab di mana ni macam soalan kan, di mana kan, di manakah kan. Yang mana tu pun macam dia dah setengah kan yang tak terima kan yang mana, tapi saya tengok ramai juga orang tulis dan saya pun kadang-kadang saya tutup sebelah mata je lah yang mana kan, yang mana. Tapi kalau boleh elakkan lah yang mana, di mana kan. Mungkin gantikan dengan sehinggakan apa lagi macam tu lah. Kalau kita tulis yang mana dalam metodologi tak boleh Maksud awak? Macam equation ni yang mana ni. Selalunya tak guna yang mana kan. Kalau kata such that kan, dia adalah sehinggakan. Kan dia katakan X adalah kurang daripada, katalah macam ni katakan macam itulah, such that tu kalau Google dekat Etisalat kan, Etisalat Kamus FST je kan, dia guna such that such that kita boleh gunakan apa, sedemikian rupa ataupun sehinggakan, supaya boleh juga kan? Katakan F adalah suatu fungsi positif. Macam mana saya pun tak boleh nak fikir ayat macam itulah, such that kan, sehinggakan F kurang daripada G, macam itulah. Adik kena gunakan sehinggakan ataupun supaya boleh sedemikian rupa. Tapi macam pelik pula kan. Kemudian apa lagi gaya UKM tu kena semak sendiri sebab ada manakah lah. Contohnya kalau awak tengok gaya UKM ada yang saya tegur kan, perenggan pertama untuk setiap section, bukan untuk bab, untuk mula-mula bab je, untuk setiap section, perenggan pertama dia tak perlu indent, tak perlu ke dalam kan. Perenggan pertama dia keluar sama macam yang lain. Perenggan start daripada perenggan kedua dan seterusnya, baru ayat pertama tu yang mula-mula tu kena indent masuk ke dalam. Belah sini kan awak tengok image saya terbalik kan. Okay.
Itulah yang saya ingat. Okay. Dengan tu doktor, kalau macam kita letak formula persamaan, lepas tu tepi dia tu kan kena letak kurungan 1.1 contohlah 3.1 kan. Saya tengok gaya KM, dia sebelum dia ada dot. Tapi tengok Mazlina punya dengan Siti Aja punya tak ada pula dot tu. So Belum, sekejap share. Boleh je nak share boleh? Boleh. Saya share jap. Mana? Ini doktor. Sekejap. Saya rasa tak payah kot. Saya rasa kan tak pernah jumpa pun. Kan? Mana thesis pun Yang Mazlina pun macam ni kan tak ada pun. yang teacher saya semak pun saya rasa tak ada. Sekejap saya tengok pelajar PhD punya. Sekejap Sandra. Saya rasa tak perlu. Perbetulan. Sekejap Tak perlu. Okay. Tak perlu. Right. Lagi satu doktor. Okay, Mazlina dia macam ni kan sebelum dia nak letak, saya confused sama dia nak letak titik dua tindih ataupun koma. Saya sini saya sendiri kan saya tak letak pun. Okay. So maksudnya sebab sebenarnya perkataan formula tu dia adalah sebahagian daripada ayat. Kan? That's why lepas formula kita kena letak koma ataupun noktah. Okay. Kan jadinya kalau ayat kita tu adakah kita nak letak tanda dua kan? Kecuali kalau kita letak kalau akhir tu mungkin ia itu mungkinlah saya akan letak. Tapi kalau setakat ayat biasa saya tak letak. Okay. Right. Okay. Apa? Terus je lah Aisyah punya update di sana. Okay, saya bab 1 saya dah hantar kat doktor tapi saya tak betulkan lagi sebab saya tengah buat bab 2 dengan bab 3. Bab 2 saya hold dulu sebenarnya sebab saya nak cari artikel lagi. So saya dah nak siap bab 3. Lepas tu baru saya siapkan bab 2 sekali. Nanti saya hantar kat doktor dalam minggu ni juga. Maybe esok atau lusa. Sekejap, awak akan hantar bab berapa? Awak akan hantar bab berapa? Bab 2 dengan bab 3. Okay. Yang awak cakap hold dulu tu bab 2? Bab 2, Hari tu awak tak hantar bab 2? Tak, belum. Saya hantar bab 1 je. Okay. Sebab ada yang hantar sampai bab 4 pun ada. Ui. Tapi banyak kena betul lah. Itulah. So, okay, bab 3 dah nak siap dah. Tinggal lagi sikit lagi. Kalau ada jadual, let's say awak ada jadual ingat buat jadual kena garis horizontal je, garis vertikal tak ada jadual. Sekejap. Sebab saya ada jadual juga. Macam ni kan doktor? Macam ni kan? Okay. Sekejap. Betul kot. Okay. Satu je lah jadual. Okay, nanti saya hantar kat doktor. Coding saya rasa saya tak betulkan apa-apa setakat ni. Tu je lah saya rasa. Cuma banyaknya dekat itulah saya confuse nak letak titik 2 tu. Nak letak persamaan tu. Tapi doktor dah ni dah. So macam dah okey lah. Saya tengah semak sekarang. Pelajar PhD kan. Memang setiap kali formula tu dia letak 2 titik tu. Kolon kan, kolon. 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 Sekejap saya tengok. Memang dia letak setiap kali lah kan, walaupun ayat dia adalah dengan itu waktu
statement matematik kan. Dia buat ke menghasilkan. Contoh kata persamaan dibagikan dengan persamaan ini dibagikan dengan sebutan bla 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 untuk menghasilkan, dia letak 2 tu. Tapi saya rasa tak perlu pun, tak semestinya. Sebab dia adalah, ni pendapat saya lah. In fact, gaya UKM pun tak specify pun benda tu kan. Saya rasa Tu lah saya cari pun tak jumpa. memang tak ada. Tak ada. Kecuali yang standard yang saya jumpa adalah dia kata setiap persamaan adalah sebahagian daripada ayat. Yang bermaksud setiap persamaan kena dituruti dengan koma ataupun noktah. Kan? Itu saja yang saya jumpa. Yang tanda 2 tu saya tak pasti. Kalau awak jumpa beritahu saya lah. Alright. Okay. Okay. Gitu. Kod kena masuk dalam appendix. Appendix, Appendix, panggil appendix ni. Lampiran ke? Lampiran. Lampiran. Kena masukkan juga. Susun elok-elok lah. Okay. Dan saya nak remind lah kod yang akhir nanti kena bagi kat saya. Kena bagi saya version akhir, thesis dan juga kod. Semua kod. Oh, okay. So susun elok-elok lah. Saya tak cari-cari. Coding tu doktor nak dalam Python punya tu ke letak kat Word? Dalam Python lah. Dalam Python lah. So macam okay. Right. Thank you doktor. Okay. Afiq tak ada Tak apa dia. Dia lah tengah buat pembetulan kot kan. Okay. Okay Narikma. Macam mana dengan kod dari tu? Settle lah. Narikma. Hello doktor. Macam mana dengan kod hari tu? Hari tu punya kod saya dah try cuba ubahkan, masih sama juga doktor. Value error. Boleh tak awak display sekejap? Boleh. Aisyah ada, Habibah ada. Boleh bantu kot. By the way doktor, Afiq dia ada masalah line. So dia tak dapat masuk. Okay. Untuk laptop dia. Okay. Okay. Tarik sikit lah yang apa tu supaya besar sikit coding tu. Yang konsol tu biar kecilkan sikit. Kecilnya. Okay, tak apa, boleh lah. Okay. So, kalau awak run. Saya run sekarang. Value error. Sekejap. Dia tulis apa? Tak nampak. Okay. Baris nombor apa ni? 162 162 yang ni. Okay. Ni sama kod dengan ni kan? Adibah kan? Betul. Adibah tahu tak masalah apa ni? Sekejap nak tengok dulu. Dia kata not align. 162. Sekejap 162. 20 tak sama dengan 4. Value error. Okay, okay, tak apa. Tunggu kejap. Yang Narik yang 153, 154 tu pun ikut aku punya juga sama je. Ya, tapi tu rasanya kod untuk diffusion equation. Ke dia sekejap. Itulah saya pun tak ingat yang B tu sebenarnya boundary condition tu dia masuk kat situ saya tak ingat. Boundary condition. Aisyah tahu ke?
Rasanya background sama je. Lain sikit. Tapi dekat U dengan L tu. Tapi situ je lah. Start daripada 157 tu. Sampai 159 tu je. Apa? Tapi yang dekat dia kata line 162 kan doktor yang Masalah kan. ha. Ya, rasanya lah yang boundary condition tu kena tengok balik kot. Itu rasanya boundary condition untuk diffusion equation. Faham. Rasanya kat situ kot. Lepas tu bukan tadilah. Macam kalau cuba buang pun value, kalau kita tak letak boundary condition tu, dia akan error juga. Cuba Nadi komen 153 dengan 154. Saya dah buat tadi, dapat. Okey. Komen. Kemudian 156 perlukan B kan. 156 perlukan B. Tapi dia keluar apa tu? Sama juga kan? Shape not align. Tapi result dia sama. Sekejap. Sebab saya muskil dekat 162 tu yang belah kiri 1 sampai M J 1 sampai M. Sebab indeks mula dengan kosong kan. Shapes not aligned. 20 tak sama dengan 4. Okay, tak apa kot. Yang lain saya kena tengok balik lah yang ni. Okay, tak apa. Narikma cuba dulu. Ni kod ni sama macam hari tu ke? Yang hari tu ni. Saya send. Saya kena tengok balik kot yang ni. Saya kena dirive balik. Sebab saya tak pasti. Itulah saya macam mana tengoklah. Macam mana. Anyway, pasal penulisan macam mana, Narikma? Penulisan bab 1 dah set dah betul. Cuma saya nak email sebab saya tengah cuba run coding tu, saya tangguh sikit penulisan, tapi minggu ni dah set lah penulisan. So lepas meeting ni, sekejap lagi saya submit kat doktor bab 1. Dengan bab 2 tu tak fully lagi sebab saya rasa perlu tambah. Tapi saya ada buat lah. Bab 3 sedang proses. So bab 1 tu dah selesai. Bab 2 tu saya hantar bab 1 dengan bab 2 kat doktor lepas ni boleh. Tapi bab 2 tu ada beberapa lagi lah kena tambah. Okay. Cuma saya tengok dulu kod ada komen untuk bab 2 tu dulu. Tak apa, awak siapkan dulu. Bab 1 dengan bab 2. Awak siapkan dulu. Cepat nak siap. Ini apa? Ini Rabu. Cepat nak siap bab 2. Maksudnya siapkan dulu lah. Tak perlu tunggu saya komen baru nak siap kan. Boleh? Boleh lah. Bab 1 bab 2 dulu. Sampai tu itulah nanti saya cuba allocate masa kat lah nak tengok kod awak ni. Sampai tu awak kena tengok jugalah. Saya terlewat pula nanti. Boleh. Okay. Basically 1-2. Okay, kalau ada 1-2 nanti yang lain tu inilah ringan sikit lah bila tengok 1-2 kan. Okay. Tu je kot saya rasa. Sekejap je. Okay, so ada apa-apa lagi ke? Nak tanya ke? Doktor ada apa-apa nak pesan kepada Afiq ke? Tak ada, sebab saya dah komen banyak jugalah dekat dia punya penulisan tu. So saya sudah tahu nak buat apa. Tak apa kan, nanti saya boleh juga kalau awak nak kalau nak beritahu dia, suruh dia email saya.
update apa yang dia tengah buat sekarang. Okey doktor. Itu. Okey. Yang lain pun kalau ada masalah beritahu saya lah. Saya cubalah bantu mana yang saya mampu sempat lah. Okey. So jumpa lagi minggu depan lah kot. InsyaAllah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Dah. Terima Salam. kasih doktor. Terima kasih doktor. Okey.